Yang pertama. Yang kedua, kita kena ingat enakmen hudud Kelantan itu, mana sebab saya enakmen hudud, kena sebutlah. Enakmen hudud Kelantan itu adalah pandangan ulama. Dia bukan 100% qat'i. Ingat enakmen hudud itu adalah pindaan, betul kan? 1993 pindaan 2015, betul kan? Siapa yang pinda? Ulama lawapas lah. Kalaulah pinda boleh, tak terima lagi lah boleh. Betul tak? Kalaulah kita tak terima itu oleh rosak akidah, orang pinda lagi lah murtad. Betul tak? Sebab meminda tu lagi berat daripada terima ataupun tidak. Betul kan? Tapi sekarang ni dia boleh pinda. Kalau boleh pinda, makanya tak terima pun bukan satu kesalahan lah. Dan enakmen hudud tu sendiri pun memang ulama PAS sendiri mengakui ada kelemahan. Anda kutlah nama orang yang mengakui kelemahan ni adalah Ustaz Zaharuddin Muhammad. Anda pernah ada satu forum antara Ustaz Zaharuddin dengan Dr. Zul dekat Selangor, Kelang. Anda hadir program tu. Dia debatlah pasal hudud. Ustaz Zaharuddin ni membentangkan hudud yang naklah dilaksanakan itu, semua tu tidak ada dalam enakmen hudud Kelantan dan enakmen hudud Terengganu. Dia cerita tu yang dia lagi tak fiqah lah. Tak apalah, Dr. Zul dengan pandangan dia. Lepas tu Ana ni rasa tanggungjawab nak bertanya. Ada pun tanya, Ana kata, pernah tak Ustaz Zaharuddin fikir apa yang Ustaz Din cerita tu dalam enakmen hudud Kelantan tak ada, dalam enakmen hudud Terengganu pun tak ada. Dia kata apa? Dia akui. Anda pun nyatakan bila betul menandakan perbezaan pendapat antara Dr. Zul dan dengan Ustaz Zaharuddin itu adalah perbezaan daripada sudut terma, tapi kandungannya berbeza. Terus anda macam apa? Contoh apa kita kadang ada satu kalimah dalam pemahaman bangsa kita lain, bangsa lain dah lain dah jadi dia. Apa contoh Ada contoh. Ada satu kalimah tapi lucah sikitlah. Mangku bukan. Orang Indonesia dia sebut membutuhi. Maksud dia apa? Maksud dia mahu. Tapi kat Malaysia lucah. Betul tak? Satu terma, maksud dia lain. Berasal pada dua bangsa yang berbeza, betul kan? Nampak? Itulah perbezaan di antara Ustaz Zaharuddin dengan Dr. Zul. Enakmen hudud Kelantan tu yang dia dah bahas tu dalam kitab fiqh, kadang-kadang tak ada pada enakmen tu. Maksudnya disebabkan tak sama, makanya tidak pelik ada pindaan. Betul kan? Kalau pinda boleh, makanya tak terima, lagilah tak salah. Betul kan? Kalau lah tak terima itu murtad, makanya orang yang pinda lagilah murtad. Apakah ulama PAS murtad? Tak. Itu mustahil kan? Jadi orang yang tak terima pun tak murtad. Jadi kalau orang bukan Islam tak tolak, tak jadi masalah lah. Sebab orang Islam tak terima pun tak salah. Betul kan? Logik tak? Logik. Maksudnya enakmen hudud Kelantan tu nak terima tak nak punya sudah. Bahkan bila kita akui dia ada kelemahan, dia ada pandangan-pandangan ulama, bahkan enakmen itu pernah dikritik. Enakmen itu pernah dikritik Yang kritik ini seorang profesor daripada UIA, namanya Dr. Hashim Kamali. Dia mengajar syariah dekat UIA. Sekarang saya rasa dah pencen dah. Seorang doktor dia ni berasal daripada Afghanistan. Dia mengajar di situ, dia ada tulis buku khusus kritikan dia terhadap enakmen hudud Kelantan dan Terengganu. Ada buku khusus kritikan itu dan diterjemah dalam bahasa Melayu dah buku tu. Dah ada Okey. Dan anda sendiri ada kritik enakmen hudud Kelantan, 8 artikel anda tulis. Kritikan. Kalau boleh dikritik, makanya nak tak terima pun tak salah. Dan ulama PAS dia pun menerima. Dia pernah menyatakan ulama PAS dia tak kisah kalau nak kritik enakmen tersebut. Okey? Kalau boleh dikritik, makanya tak jadi masalah. Kalau tak terima. Kalau lah boleh dikritik, makanya kalau ada orang tak setuju enakmen hudud tersebut nak dikritik dalam parlimen sebagai contoh, orang yang kritik tu pun tak rosak akidah. Betul? Kalau pindah boleh, kritik lagi lah tak salah. Betul kan? Jadi tak payah buat seorang lah. Benda senang. Anak tak setuju kalau DAP menghalang PAS bercakap hudud, anak tak setuju. Sebab kita menafikan hak kebebasan bersuara. Kita kena bagi hak. Kalau orang nak cakap hudud, kita kena bagi hak lah. Tetapi anak pun tak setuju kalau PAS mengisytiharkan DAP sebagai kafir harbi bila kritik. Betul tak setuju? Kena bagi semua nak kritik lah. Apa masalah? Apa? Ingat, bila orang enakmen hudud mesti orang Islam je boleh kritik, orang bukan Islam boleh kritik. Anak saya ada masalah orang fikir macam tu. Siapa-siapa pun boleh kritik. Orang Islam ke orang bukan Islam. Yang penting semua yang kita lakukan ini nak menuju kepada kebaikan untuk negara kita. Itu yang paling penting InsyaAllah. Okey. Apa lagi? Pasal wala.
ada apa kepada syura dengan tahaluk siasi muktamar 4 kan. Mana satu nak ikut. Dia kena ingat konsep parti tu clear dulu. Parti ni adalah wadah. Dia sebagai mekanisme untuk kita mencapai tujuan. Okey, apa tujuan bagi politik? Kita dah sebut dalam kita punya muatas lepak yang lepas, kita sebut tujuan politik adalah kebaikan rakyat. Tujuan politik adalah kebaikan rakyat, bukan perut orang. Bukan perut pemimpin. Alan Al-Fasih kata ada 3 perkara yang dikatakan politik. Alan Al-Fasih ni ulama Islam hebat. Dia tulis satu kitab, nama kitab Maqasidus Syariah wa Makarimuha. Dia kata bila sebut politik yang Islam nak, dia mesti yang pertama adalah tahqiqul haq, memberikan hak pada mereka yang berhak. Kalau orang bukan Islam berhak, kena bagi dia hak. Orang Melayu ada hak, bagi hak. Orang India ada hak, bagi. Cina ada hak, bagi. Hak tu perlu diberi. Itu tujuan politik Islam yang pertama. Yang kedua, tujuan politik Islam adalah iqrarul adli, mengakui keadilan. Orang buat keadilan, kita kena akui. Kita sendiri pun kena melaksanakan keadilan. 2. Yang ketiga adalah tadbir syu'un ar-ra'iyah, mengurus tadbir kerajaan dengan baik. Masalah. Kalau lah 3 ni tak ada, ataupun pemberian hak tu tak ada, maksudnya dia bukan politik Islam dah. Politik Islam mesti memberikan hak. Kadang-kadang beri hak dah tapi tak adil. Masalah. Tak adil tu pun sebenarnya dia telah menafikan elemen politik Islam. Ada dah pemberian hak, ada dah adil, tapi tidak ada pengurus tadbir yang baik. Mengurus tadbir dengan baik, macam BN sekarang kan. Kan teruk cara urus tadbir kan. Maksudnya elemen politik Islam dah salah. Bila dah salah, makanya kita boleh lawan. Jadi macam mana kita nak lawan? Kita kena ada mekanisme. Dia ada wasilah. Dia mesti ada wadah, bukan wadah Habib tu. Itu persatuan. Kita kena ada satu mekanisme. Makanya tubuh parti. Tubuh parti tujuannya adalah nak baki 3 perkara tadi, nak capai 3 perkara. Tiba-tiba parti itu buat keputusan, yang keputusan dibuat itu tak mencapai 3 perkara, bahkan boleh menghancurkan 3 perkara. Apa kita walak? Faham? Walak tak walak untuk capai 3 perkara tadi. Pemberian hak pada mereka yang berhak, menegakkan keadilan dan mengakui keadilan dilakukan oleh orang lain, mengurus tadbir dengan baik bagi sebuah kerajaan. Okey, kita pergi walak dalam satu keputusan. Dan keputusan kalau kita walak, lagi teruk pengurusan tadbir negara. Kita walak, keadilan tu tak tersebar. Kita pergi walak, pemberian hak itu ternafi sebagai contoh. Maka walak itu adalah walak yang batil, bukan walak yang benar, mengikut ajaran yang kita bincang hari ini, insya-Allah. Gitu. Okey, yang seterusnya pasal implikasi bagi wali. Kita walak tu kan. Kita walak tu implikasi ni kadang-kadang kita lihat pemimpin itu sudah lihat sebagai maksum. Ingat konsep maksum ni dalam sunni hanya Nabi Muhammad sahaja. Nabi yang maksum, nabi-nabi maksum, dan kita umat Nabi Muhammad, nabi saja maksum, selain daripada nabi tidak maksum. Ulama tidak maksum. Ulama kita nak ikut-ikut, tak nak ikut sudah. Tak usah akidah pun. Nabi SAW pergi perang Badar Al-Kubra, ada pandangan sahabat berbeza dengan Nabi. Nabi tengok betul, Nabi akui pandangan orang tersebut, walaupun yang berbeza itu adalah orang biasa. Jadi clear, Islam memang ajar cantik dah. Masuk hanya Nabi, selain daripada Nabi, nak terima-terima, tak nak terima sudah. Tak usah akidah walaupun sikit. Wallahu a'lam. Sebelum kita buka soalan lagi, saya just nak maklumkan, siapa nak makan boleh makan, baca doa sendiri lah. Lepas tu yang keduanya, kita insyaAllah kita akan, seperti mana kita telah maklumkan sebelum ni, program wacana sebegini kita akan buat secara berkala. Kita nak membudayakan budaya ilmu pada masyarakat Kuantan ni yang belum berapa terbudaya lagi. Lepak Maqasid kita akan buat sebulan sekali, Jumaat pertama setiap bulan. InsyaAllah kita akan ada beberapa program lagi, mungkin ada kuliah hadis dan sebagainya. Ada beberapa agenda lagi kita akan susun. Untuk itu nak buat program ni dia tidak percuma lah. Dia tidak dibayar dengan IU, dia dibayar dengan kos. So kita tidaklah cah tiket, tapi siapa-siapa yang kebetulan ada bawa duit lebih sikit, kita lalukan untuk berikan sedikit sumbangan untuk program-program berbentuk ilmiah. So kita lalukan, tabung dia nanti ada disebarkan. Nak bagi kita lalukan, tak bagi pun tak apa, kita tak pukul gambar siapa tak boleh dalam kita lalukan. Saya buka lagi sebarang persoalan, sebarang nak tanya, nak dibangkitkan. Wong ke siapa sahabat? Saya ada apa nak tanya? Tanya. Sambil makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Kami daripada Joy AJ. Okey, baik. Tadi Ustaz ada cakap pasal hudud, kemudian Ustaz ada juga cakap pasal maqasid syariah, and then Ustaz pun ada sebut pasal bimbayak. Okey, satu daripada prinsip hudud adalah untuk menjaga agama, hifzuddin. Jadi kalau mengikut pandangan bimbayak, antara maqasid syariahnya adalah untuk menjaga imej agama. Jadi jika pada hari ini di Malaysia hudud itu dijalankan dalam keadaan yang tidak begitu stabil, dan implikasinya kita jangkakan mungkin membawa gambaran buruk terhadap agama, maka apakah kalau mengikut maqasid syariah hudud itu perlu ditangguhkan? Sedangkan dalam Quran kata ialah kita perlu tegakkan hukum Tuhan. Jadi bagaimana dalam maqasid syariah menyelesaikan masalah ni? Saya buka satu lagi soalan. Siapa? Ada? Tak ada? Okey, Tay. Nak makan takkan nak bincang lagi kan? Okey, Tay. Hudud tangguh ataupun tidak. Betul sebenarnya dalam kalangan ulama-ulama Islam sendiri pun ramai yang kata hudud ni tak semestinya kita laksanakan terus. Kita buat misal contoh, macam contoh masa berlaku revolusi Mesir. Mula-mula sekali Mursi naik sebagai presiden Mesir. Antara yang dibuat adalah apakah Ikhwan pro pelaksanaan qanun jenayah syariah ataupun tidak pada masa itu di Mesir. Apakah Mursi nak laksanakan hudud qisas ataupun tak? Benda ni ada orang tanya Yusuf Al-Qaradawi pada masa itu. Dr. Yusuf Al-Qaradawi jawab, kata Qaradawi, laksanakan kebebasan terlebih dahulu sebelum melaksanakan hudud. Beri makan dulu kepada rakyat, sediakan peluang-peluang pekerjaan kepada rakyat. Rakyat yang sedang susah, kita kena bagi kemudahan dulu kepada mereka. Bagi pendidikan yang baik kepada rakyat. Itu statement Qaradawi, ada dalam YouTube Ucapan tu ada dalam YouTube, bahkan dalam artikel pun banyak. Yelah, kita tak nafikan ada ulama-ulama lain yang kritik pandangan Qaradawi, tapi Qaradawi sebagai tokoh ulama yang besar yang agak dihormati di Malaysia lebih-lebih lagi, dia pun pernah mengatakan apabila Mursi naik sebagai pemerintah di Mesir ketika itu, dia pun kata tak perlu kita terlalu gopoh untuk melaksanakan hukuman hudud. Itu yang pertama, statement daripada ulama besar. Bukan sekadar Qaradawi, tapi ada tokoh yang lain. Contohnya adalah Tariq Ramadan. Tariq Ramadan dia pernah datang, cucu pada Hassan Al-Banna. Dia selalu datang Malaysia, dan dia pun pernah memberikan pandangan supaya negara-negara yang pernah dan telah melaksanakan hudud pun KIT kan dulu. Banyak faktor lah, anda akan cerita kenapa faktor-faktor itu. Yang ketiganya, kalau kita tengok macam Pembayah, dia pernah ungkap tentang satu perkataan. Dia kata inna minal maqasidil lati alghaha an-nas hifza tahsini suratil Islam. Itu perkataan dia. Dia kata ada 9 perkara yang telah diabaikan oleh ramai di kalangan manusia tentang maqasid syariah adalah menjaga imej agama Islam. Imej agama orang tak jaga. Kita kena ingat dalam bila 2 hari lepas ana cari maklumat dalam internet, wallahu a'lam sejauh mana benar ataupun tidak. Tapi kalau benar, memang menyedihkan. Negara Arab sekarang ni sudah ditimpa dengan satu problem besar apabila ramai mereka telah menjadi etis, meninggalkan agama Islam. Yang paling ramai adalah Saudi Arabia. Saudi hampir 6 juta rakyat dia telah menjadi etis. Ini problem besar. Bila kita semak kenapa jadi macam ni, antara sebabnya adalah apabila pemerintah walaupun mereka baca Quran, baca hadis, tapi pelaksanaan mereka bukan Islam. Mereka ni baca Quran, baca hadis, nampak macam laksanakan hudud, tapi ada double standard. Orang-orang bawah kena, orang besar tak kena. Jadi orang benci, dan orang menganggap itu sebagai agama. Bila orang anggap itu sebagai agama, last sekali orang tinggalkan agama, orang percaya dengan etis pula. Tuhan sekali dia tak percaya. Ini dah berlaku dekat negara Arab. Ini fenomena yang menakutkan bagi orang Islam sebenarnya. Fenomena ni menakutkan orang Islam. Cumanya sejauh mana kita nak ambil serius ataupun tidak. Okey, kita dah nampak Cuma yang seterusnya, kalau kita timbulkan masalah hudud dekat Malaysia, ada orang tanya anak, ada hudud. Anak kata, ada rasa orang yang skeptik, yang tak berapa nak terima pelaksanaan hudud pada hari ini, ada asas. So ada negara yang pernah melaksanakan hudud dan gagal, Sudan dan Pakistan. Antara negara yang gagal. Kes di Sudan, ada seorang ulama Islam namanya
Mahmud Taha, Syekh Mahmud Taha. Syekh Mahmud Taha ni ulama Islam. Dan yang alim dia memang hebat dalam bidang fiqh jenayah Islamiah. Bila Sudan melaksanakan hudud, ada beberapa cara pelaksanaan yang dilihat sebagai tak tepat. Makanya Syekh Mahmud Taha ni kritik cara pelaksanaan. Dia bukan kritik hukum, dia kritik cara pelaksanaan. Tapi disebabkan sistem Sudan ni lebih kurang macam Malaysia. Hakim dia kadang-kadang lebih kurang macam Gani Patai dia. Hakim dia kan. Hakim dia siapa-siapa boleh naik. Hakim ni pun kadang tengok muka pun kita pun kurang percaya. Dia bercakap lagi kita tak percaya. Tengok muka pun dah tak percaya kadang-kadang kan hakim. Inilah fenomena hakim dekat dunia orang Islam Jadi bila hakim dia lebih kurang macam Gani Patai, hakim dia lebih kurang macam tu yang ada, menyebabkan orang menuduh Syekh Mahmud Taha yang kritik elemen hudud Sudan itu sebagai murtad. Bila dia dituduh murtad, dia ditangkap dan dia dikenakan hukuman bunuh murtad. Dia mati tak tuan-tuan? Ini berlaku di Sudan. Nampak tak kelemahan tu? Kelemahan. Anak murid dia nama Abdullahi Ahmad Naim, nama anak murid dia. Abdullahi Ahmad Naim. Dia lari daripada Sudan, dia pergi duduk kat Eropah, dia tulis buku tentang cerita ni. Dia cerita apa yang berlaku dan dia pun cadangkan satu bentuk ijtihad baru dalam bincangkan tentang jenayah Islamiah. Ada buku tu kena baca lah. Ada tesis-tesis berkenaan dengan Syekh Mahmud Taha. Anak pernah baca tesis berkenaan dengan dia lah. Tuan dah tahu cerita ni. Satu. Yang kedua di Pakistan. Pakistan ni dia punya problem enactment dia lebih kurang macam enactment di Kelantan. Iaitu apabila dia tidak cerita dalam enactment itu tentang kesalahan rogol. Tetapi dalam tu ada didefinisikan makna zina. Apa makna zina? Tenggelam kepala zakar dalam kemaluan perempuan. Definisi dia. Tiba-tiba berlaku rogol. Mangsa rogol pergi report. Bila mangsa rogol pergi report, tidak ada klausa yang berkait dengan rogol. Nak letak kat bawah undang-undang apa? Nak siasat. Fikir, rogol ni ada satu elemen, tenggelam kepala zakar dalam kemaluan perempuan. Kita letak bawah zina. Bila letak bawah zina, dia mesti ada 4 orang saksi, betul kan? Jadi macam mana nak 4 orang saksi? Mangsa rogol kena cari. Lepas tu dalam undang-undang tu pula, kalau gagal cari 4 orang saksi, dia kena hukuman qaza. Jadi mangsa rogol pula kena hukuman qaza. Dah terbalik. Ini berlaku di Pakistan. Bukan satu kes, bahkan ratusan kes. Menyebabkan sekarang Pakistan pun KIV kan hudud. Nampak? Maksudnya, bila orang meragui tentang pelaksanaan hukuman hudud, sebenarnya ada asas. Sebab ada negara yang pernah